Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sekali lagi dalam majlis ilmi kita lepas pada subuh, setiap minggu istiqamah yang kita buat daripada masjid kita ni, walillahil hamd, demi untuk nak sapakan suara, nak sapakan kebenaran, dan melalui kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada masa sekarang ni. Kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada masa sekarang ni, ada yang guna untuk kebenaran, ada yang guna untuk agama, ada yang guna untuk peribadi. Jadi salah satu daripada kita guna masjid, kita dok guna kemudahan yang Allah Ta'ala beri ini untuk agama, dan melalui telefon, melalui Islam Nara, dan alhamdulillah diikuti oleh orang-orang Islam serata tepat, walillahil hamd, yang boleh, yang faham kecek Melayu lah. Adapun pagi ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya nak sebut sifat-sifat al-qaidu fil Islam, sifat-sifat pimpin di dalam Islam pada masa silam. Islam ni dia mengambil kepentingan, dia buat kepentingan tentang orang-orang yang depan pada masa lagi akan datang. Sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf nak boleh jadi menteri keuangan. Allah Ta'ala didik dia, Allah Ta'ala bela dia sehingga jadi orang yang berilmu, hafiz, orang yang boleh jaga, boleh jaga harta, boleh jaga kemaslahatan masyarakat, lagi alim, ada ilmu. Dua sifat yang Nabi Yusuf namsana kepada kerajaan Mesir pada masa itu. Yang pertama, hafizun, orang jaga, orang memelihara harta, alimun, lagi ada ilmu. Dua sifat ni pada masa sekarang ni, kalau umur kita ni tak ada sungguh mana bab ni. Hafizun alim. Hari ni kalau siapa nak jadi pimpin ni, dia tanya ada duit berapa. Berapa juta ada nak turun ni? Hak Tuhan ayatnya hafizun alim, mari dulu. Apabila seorang pimpin ni tak ada hafiz, dia jaga barang, alim, dia ada ilmu, kebaikan mari dalam negeri. Negeri pada masa tu nak runtuh dah. Negeri pada masa tu nak hancur dah. Kerana datang kemarau pada masa Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tidak mempunyai ilmu di dalam kasih takam, dalam buat panggil cocok tani, negeri Mesir pada masa tu boleh kelih orang lafaz banyak orang. Boleh kelih orang mati dengan sebab kelaparan ramai, oleh kerana 7 tahun kering. Tapi oleh kerana ada pemimpin yang pandai, bijak, reti,
bawa negeri Mesir selamat. Dia sendiri itu tak jaga barang, dia sendiri jaga barang dalam masa sama, dia sendiri itu pandai untuk nak urus Wikrit. Nah, boleh hancur Wikrit ni bukan senih. Bukan senih oleh corona. Pada masa sekarang ni banyak negara-negara ia kena brutal dan sebagainya. Dua sifat. Hafizun alim. Hari ni orang Islam dua perkara ni kena ada kepada orang nak jadi pimpin ni. Bukan duit mari dulu, bukan amanah mari dulu. Hafizun alim. Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, anak kepada Nabi Syuaib, dua orang perempuan, ketika nak latih Nabi Musa sebagai anak qali, orang merah kambing, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ya abati istajirhu, wahai ayah, kita gajikanlah dia, minta dia jadi anak qali lah. Kenapa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang kita nak latih dia jadi kerja, kau nak latih dia jadi anak qali, kau nak latih dia buat kerja kau, orang ni menasabah. Kenapa? Yang pertama al-qawiyu, kuat, gagah. Kata ulama, gagah sini ialah gagah di segi kekuatan tubuh badan dia. Hak tu tidaklah sangat. Sekarang ni memanglah siapa-siapa nak kerja mula-mula andap break, dia tanya ada penyakit ke apa. Dengan sebab penyakit menjadi halangi untuk nak, takut jadi halangi untuk nak tunai kewajipan dia, pasal tu dia tak terima orang yang ada penyakit. Ni kita tak ada masalah sangat. So lagi al-qawiyu, kuat, bijak, kuat di segi tajam, di segi pemikiran dia. Orang nak jadi pemimpin ni kena tajam juga pemimpin. Kena bijak juga. Kerana berlaku di dalam sejarah Cina pada masa tu berlaku peperangan kuat. Dia arah rakyat-rakyat dia suruh pakat cari besi timah, pakat mari buat pedang. Peladang-peladang orang yang dah buat tamna tamsuan rangap berhenti dulu. So rakyat mari cari alat-alat untuk nak buat pedang dan alat perang. Akhirnya apabila rakyat tak nane, rakyat tak ada buat ladang, rakyat mai dari tamna. Sutai negeri ni negeri tidak ada makan ni, dan mati rakyat dia dengan sebab ada dengan kelaparan. Kenapa? Sikap di segi pemikiran dia. Suruh rakyat cari pedang, akhirnya beras tak ada nak makan, akhirnya gandum tak ada nak makan. Orang ni orang bukan al-qawiyu, wisaitan, fikiran dia tak kuat, tak gagah. Dan selagi kata anak Nabi Syuaib, al-amin, orang diharap ada kepercayaan. Masyarakat kita sekarang ni perlu kepada orang al-amin. Boleh harap dia, boleh percaya kepada dia. Bukan dengan sebab tamneng tadi untuk nak meningkat kesedapan hidup dia lebih daripada rakyat. Setengah-setengah negara Arab khususnya, bukan semua, setengah-setengah. Hasil negara tadi boleh kepada pimpinan, boleh kepada pemimpin. Dalam masa sama rakyat 30%, 40%, 50% duduk di dalam kepaporan. Seolah-olahnya pemimpin gemuk, rakyatku. Anak Nabi Syuaib
Dua sifat al-qawiyul amin, kuat lagi dipercayai. So lagi pula sifat yang ada pada masa Nabi, sifat yang ada pada pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum fil amr. Fa'fu anhum ni ya, Nabi kita dia ada sifat ni, maaf kepada mereka. Setengah-setengah pimpinan tadi, kalau siapa dia nampak faikan, selama mana dia duduk dalam tamneng, dia tak akan sokong, bukan butir kita. Nah, bukan huwa kanan kita. Tak ada sifat fa'fu anhum. Nah, Nabi Muhammad tak ada. Maaf belaka kepada orang. Orang nak kata apa pun maaf. Wastaghfir lahum wasyawiruhum fil amr, dan juga musyawarah. Kecek kira. Penting dah. Di dalam nak jadi pimpinan tadi, kecek kira rakyat nak gapo. Bukan kata ikut rasa kita nak buat kerongkan, tak tanya rakyat, tak boleh. Nah, tak tanya rakyat. Rakyat nak payah, rakyat tak ada nak payah kali nak mari payah besar. Pada masa dulu misal. Wasyawirhum, tak ada musyawarah. Berasa nak buat jalan, kita buat jalan. Nah, tak ada musyawarah. Sedekah rakyat nak kepada lokal misal. Kita buat jalan, tak ada tanya rakyat nak gapo. Raja yang ke-9 ni, kita boleh puji dia. Nah, Raja 9 mati dah. Saya ingat kecil-kecil hari tu dia turun ke kampung, dia tanya nombor satu sekali, dia tanya orang-orang tua. Lepas tu dia kelih kata dalam kampung ni sepakat tak suara nak gapo. Dia tak say tanya hak ni nak go ni, hak ni nak go ni, hak ni nak go ni. Satu tu benar pada masa tu dia cerdik. Mati dah sekarang ni. Belum pada raja mari dia mesyuarat ahli kampung, kita nak gapo dalam kampung ni. Pada masa tu dia mau nak orang panggil tali air. Untuk nak cari makan, air penuh di atas padang ni, di antara bukit, di antara hutan tok deng dengan kampung tok wak pak ustaz duduk ni. Tak boleh nan ni kerana air banyak. Supaya apa-apa ke situlah. Tok benar dia cerdik. Dah. Tanya ahli kampung nak gapo? Orang kampung kata kita air kering pun dah kita nan ni. Kata tok benar kecek ni depan raja. Jangan dak banyak nak mana royak tu. Raja mari dia tanya nak gapo? Tanya ni nak go ni, tanya ni nak go ni, tanya ni nak go ni. Raja pun buat gate duduk di Puyuk, kampung Puyuk. Duduk di kampung Bujuk. Raja. Nah, yang kata dia wasyawiruhum. Sifat wasyawiruhum ni dia sifat kebaikan, walaupun bukan orang Islam pun kalau guna ni dia jaya. Nah, wasyawiruhum fil amr. Musyawarah kecek kira dengan rakyat nak gapo. Nah, kadang-kadang kita mari benda rakyat tak pandang. Tak pandang nak pero. Ngaji kambing tak pandang lagi nak pero kambing. Kita buat kambing so kereta misalnya molek ni. Buat kambing comel boleh kita makan masjid apa baru kita ni. Tapi ada rakyat tak faham nak pero kambing lagi mampu kat tengah jalan banyak mana misal. Pasal apa tak ada wasyawiruhum fil amr. Jadi benda ni Allah Ta'ala dia sebut di dalam Al-Quranul Karim untuk orang nak jadi qiyadah, orang nak jadi pimpinan yang lagi akan datang. Ini benar-benar yang pasti kena ada. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang penting sekalinya sifat yang perlu ada kepada pimpinan, tanggungjawab, nanti amanat yang ada di tangan dia tadi adalah tanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Hari ni orang nak jadi pimpinan,
Orang nak jadi nak pimpin negeri ni, dia mikir ke tak kata satu hari nanti dia akan jumpa dengan Tuhan, Tuhan akan tanya kita dah hari kiamat. Pasal tu di dalam hadis lain pula Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu adalah ra'in, orang penjaga, pimpinnya. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinnya kita, orang duk bawah kita, nak bawa lagu mana. Nak jadi pemimpin pun boleh. Nak jadi pemimpin boleh, tapi ingat satu hari nanti rakyat duk bawah kita, Allah Ta'ala tanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut juga, wa man wulliya amru isbatin isabatin minal muslimin. Siapa-siapa dilantik segolongan orang-orang Islam, patu dia tidak usaha, tak ada bersungguh, tak ada usaha, tak ada bersungguh, lam yashummu raihatal jannah, dia tak akan bau syurga. Latih dah tawak hijau. Awak sanggup nak jadi pemimpin boleh, tapi kena kerja sungguh. Bukan hanya jumpa dengan rakyat apabila cari suara. Yang masuk masjid cari suara, nak ke suara rakyat. Lepas boleh suara, tak masuk masjid, tak tanya rakyat, tak bersungguh. Nabi kata orang ini tak bau syurga. Bukan kata tak masuk syurga, tak bau syurga. Ini tanggungjawab besar. Nah, khususnya orang nak jadi pemimpin. Perasaan ni Umar bin Khattab, dia kerana dia anak murid Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia berasa nanti rapi cap hak dia mai syaikan manut yang dia. Tapi dia berasa, kata dia bersilap salah, lau anna baghlah tala tuaneng seko bagal ta'atharat fil Iraq, rebah jatuh gelecah di Iraq. Umar duduk di Madinah ni. Nah, kuda hema rebah di Iraq, la khiftu an yas'alallahu anha Umar. Aku takut Allah Ta'ala akan tanya Umar, apa tak baik jalan kepada hema duduk di Iraq rebah ni. Allahu Akbar. Nah, di Madinah tak apa, di depan dia, tapi di Iraq jauh. Tempat jauh kau bahaya lagi, kerana tak siapa nak pergi. Kata Umar, aku takut Allah Ta'ala tanya Umar, lima lam tumahid lahat tariq. Bapa kamu tawak jalan jadi molek Umar? Bapa tak buat jalan molek kepada satu hema, jalan rebah, patah kaki, mapuh dengan sebab mu tawak jalan Umar. Ini yang panggil istishar mas'uliyah. Nah, berasa takut, berasa gerung tanggungjawab ni. Ini mula-mula sekali. Anda break, kita kena rasa kata takut, tanggungjawab besar ni. Umar dia berasa ni uta rebah, binatang rebah, takut Allah Ta'ala tanya dia satu hari nanti. Apatah lagi manusia. Hari ni tanya kepada pemimpin kita, banyak mana dengan sebab jalan orang mati, banyak mana dengan sebab binatang duduk tengah tembok mati mapuh, binatang tak ada tepuh di lembu. Allah Ta'ala tanya ni, kalau berdasar dengan hadis Umar, kalau berdasar dengan perkataan Umar. Orang berlaku kemalangan dengan sebab taksir daripada pimpin ni, Allah Ta'ala tanya dia, bapa duduk lok lembu, rakyat duduk atas tembok. Hari ni kau tambah ubat tihid dengan sebab lepas binatang lembu duduk atas tembok tengah jalan. Tuan dia sama telah dah, tapi pemimpin tak ada, Allah Ta'ala akan tanya satu hari nanti juga. Nah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Aziz, orang tanya dia tentang binatang duduk atas tembok ni, lagu mana hukum dia? Nah, dia kata sepatutnya kerajaan kena latih orang kau mari dak mak lembu ni. Tanggungjawab tuan suku. Ada
ada orang yang duk mari cari kelih lembu kat tengah jalan. Malaysia sini dia buat jarang selalu dah. Dia buat pagar lalu dah. Mula pada kedah yang sampai KL. Tak ada lembu. Tapi rumah kita ni bahaya dia benda sekarang ni. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab perasaan ni duk berasa sokmo dalam hati dia. Madza taqulu li rabbika ya Umar? Hey Umar, mu nak jawab gapo depan Tuhan? Idza sa'alaka an kadza wa kadza. Kalau Tuhan tanya awak tentang masalah, mu nak jawab lagu mana? Hari ni kita kelih orang pimpin radak negeri ni dia berasa takut juga, takut dia mau tanya di dalam sapa. Nak jawab tak boleh. Tapi hak manusia ya. Umar ni dia tanya semua, mu nak jawab lagu mana masalah ni depan Tuhan. Mu nak jadi Umar ni dia nak jawab depan Tuhan semua. Nak jawab lagu mana? Lebih pada manusia lagi. Allahu Akbar. Kita kata sudahlah ustaz orang Islam kita tak naik semua kalau lagu ni. Dak, bukan lagu tu. Nak bui berasa lagu tu Islam. Tingginya tanggungjawab pimpin ni dalam masa sama Allah Ta'ala bui keistimewaan kepada orang jadi pemimpin di dalam Islam. Ada kebaikan dia pula. Dia ada cudden dia pula. Yang mana Nabi ada sebut. La yaumun min imamin adilin khairum min ibadatin 60 aman. Ibadat orang jadi pimpinnya yang adil. Satu hari imam adil ni dia dak merintah satu hari kelihal keadaan rakyat, kemajuan di dalam kampung, khairum min ibadati 60 aman, lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Besar, tapi tanggungjawab besar. Laginya dia boleh duduk bawah bayangi arasy Allah Ta'ala di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan orang yang Allah Ta'ala letak di bawah bayangi arasy Allah Ta'ala di hari kiamat. Imamun adilun, imam yang adil. Tanggungjawab besar, tapi kelebihan dia pembesar juga dalam Islam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya orang-orang yang ada kebolehan di dalam kalangan Islam, yang ada sifat, yang ada kebolehan, tangguhlah, pakat tangguh. Pasal tu Nabi Yusuf, orang jadi Nabi lagi. Patutnya Nabi Yusuf ni tak tangguhlah jawab besar, tapi Nabi Yusuf dalam sanda juga. Sanda diri untuk nak jadi pimpinnya. Ij'alni ala khazainil ard. Wi kawan jadi menteri klan, tak apa. Ni kena ada juga kita pun. Tak kira di dalam negara orang beratus ribu tak ada seorang nak naik jadi pemimpin, tak boleh juga. Kena ada lah. Lepas tu Abu Bakar dia kata ketika dia nak mati, dia kata kepada anak perempuan dia Aisyah, wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, ma qabiltu hadzal amr. Sepatutnya dia kata saya tak terima jawatan nak jadi khalifah ni, illa li anna tarkahu anadzaka khiyanatun lillah wa rasulih. Tapi kalau saya tak pergi jawatan khalifah pada hari itu adalah khianat besar, salah besar saya dengan Allah dan Rasul. Pasal tu Abu Bakar sanggup pergi pangkat khalifah walaupun Abu Bakar lembut sekalipun perangai dia. Kerana masa yang rakyat perlu kepada orang jadi pemimpin supaya dengan Abu Bakar, dah sampai masa. Kalau Abu Bakar tak terima, Abu Bakar tanggungjawab depan Tuhan. Pasal tu orang nak jadi pemimpin ni yang ada kebolehan, tak salah dia kemukakan kebolehan yang dia ada supaya boleh beri manfaat kepada manusia.
boleh beri kebaikan kepada manusia. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini terkadang kita takut. Apabila dah jadi pimpin ni, dah tak dengar suara rakyat, orang hak lawan dia tak maju sokmo. Soi mana hak tak beri suara kepada dia, duk lagu tu lah. Soi mana hak pesen butir dia bangu sokmo. Tebok jalan tak molek, dia baru sokmo. Tak leh lagu ni. Dan juga satu, dia banyak sifat, tapi saya nak sebut so lagi. Salah satu daripada orang nak jadi pimpin ni pada masa sekarang ni, al-iffatu anil malil am. Al-iffah, kena beringat di dalam menggunakan harta umum. Kita kelih harta kerajaan jadi harta kita. Ni kena beringat. Harta kerajaan, harta tengah ni tetap jadi harta tengah. Tak boleh kita guna untuk peribadi kita, kebaikan kita, kemaslahatan kita. Innallaha sa'ilu kulli man istar'ah ra'iyatan min ra'iyatihi. Allah Ta'ala akan tanya, hafizah am dayya'a. Allah Ta'ala akan tanya orang yang duduk di bawah tanggungjawab seorang tadi, dia jaga ataupun dia binasa, dia sia-sia jaga dia tadi. Allah Ta'ala akan tanya juga ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab, Abu Bakar pada awal-awal dilatih sebagai khalifah. Maka mesyuarat di kalangan sahabat kena ada gaji makan ni kepada Abu Bakar, kerana Abu Bakar kerja tengah ni. Abu Bakar kata, ifridu li ka rajulin min awsati Quraisy laisa bi aghnahum wala afqarhum. Gaji Abu Bakar duduk tengah-tengah, tak kaya sangat, tak sesak sangat, duduk tengah. Wa hullah bis-sayfi wa hullatun bis-syita, dan pakaian untuk musim sejuk, pakaian untuk musim panas. Tu yang upah Abu Bakar. Nak boleh hidup, nak boleh duduk ya. Hari ni sebut jadi pemimpin mula sedap lah dah. Kereta baru, rumah besar, duit penuh bank misalnya. Ni orang yang tidak jadi tawarra'. Kita tidak iffah bimalil am, harta tengah. Harta tengah bukan harta kita dah, harta tengah umum. Harta jadi pemimpin tadi ialah gaji dia tu. Tu lah duit dia ya. Ni. Pasal tu kata Umar bin Khattab, kedudukan dia dengan harta tengah ni, ma ana wa ma lakum illa kawaliyin ala mali aitam. Pimpin Umar jadi khalifah kepada orang Islam pada masa tu, dia supaya dengan orang jaga harta anak yatim. Idza staghnaitu afaftu. Kalau saya tak perlu, saya tak ambil harta anak yatim, harta tengah. Wa in ihtajtu akhadtu bil ma'ruf. Kalau saya perlu, saya ambil dengan baik, bukan ambil dengan lebih dak. Allahu akbar. Pimpin ni dalam Islam ni cukup. Umar bin Khattab ni dalam sejarah tak ada dah. Sebagai pimpin ni yang orang Islam kena mengaji banyak dengan dia. Satu kali yatafaqqada ibil sedekah, dia pergi cari unta hak tengah. Unta sedekah, unta zakat. Orang sedekah kepada Baitul Mal tadi. Sayyidina Umar pergi cek unta duduk mana cek. Cek sesa. Pawajada ibilan asman min ghairiha. Terdapatnya ada satu ekor unta tadi gemuk lebih pada unta lain. Gemuk unta ni.
Faqala liman hadhil ibil. Umar kata, "Unta siapa ni? Nampak lebih pada orang lain ni?" Qalu li Abdullah ibnu Umar. Dia kata hak anak Umar, hak anak khalifah sendiri. Faqala wa taqulu ibni Amirul Mukminin. Dia terkejut. Unta anak saya. Ja'at wa sa'ulaha fi mar'a. Nah, mari duk makan tempat duk merah ni. Pak merah. Cikgu panggil Abdullah Ibnu Umar mari nak tanya. Emo ni panggil anak dia mari. Umar tanya, "Min aina laka hadha?" Mu ambil unta ni mana nampak kamu ni? Allah, tanya lalu dah anak dia. Qala ishtaraituha bi bahri mali. Saya beli dengan duit saya lah. Bi hurri mali, dengan harta saya. Ishtaraituha bi hurri mali, makna saya beli dengan harta saya. Qala bi'ha wa khudh asla thamanaha. Nah, kata Umar, awak pergi jual, patut awak ambil modal tadi. Ambil modal awak beli, wa ba'as ziyadah ila baitul mal. Hak laba daripada unta awak beli ni masuk duit pada baitul mal. Duit dia sendiri ni. Hak laba jangan ambil dia, wa masuk baitul mal. Kenapa? Kata ulama, Sayyidina Umar tak terima syubhat. Takut dia mau kata gemuknya unta anak dia, banyaknya unta anak dia kerana ambil daripada maslahat ayah dia. Kerana boleh dengan sebab tamnang ayah dia. Dia tak sia tu. Dia tahu dulu lagi dah. Sedekah ni tanya rakyat kata harta saya beli dengan harta saya, Umar kata pergi jual. Ambil modal, ambil duit, patu hak laba tu masuk Baitul Mal. Dia takut orang kecil lepas pada ni kalau unta duk gemuk lagu ni, duk beranak lagu ni, dia kata Abdullah boleh unta ni kerana ayah dia jadi khalifah. Dia beringat dulu lagi dah. Nah, bukan sekadar jah cicing dok lah. Dan benda lain lagi dia beringat. Nah, baju ko, dia jadi khalifah, dia jadi tamnan ni, dia mau banyak barang. Dia pokatik lah mau kita. Tapi Umar dia beringat dulu lagi dah. So lagi Asim, anak bagi Umar bin Khattab sendiri, khalifah. Mari daripada Syam, mari daripada Suria. Basapa depan Umar bin Khattab wa qala lahu hadha mal li baiti malil muslimin. Hak ni harta orang Islam. Dia pergi di Syam, ada wali duduk sana. Dia kata ni harta orang Islam nak tagih kepada Madinah dah. Lepas tu belum belah awak nak klik ni, ambil duit ni beli barang. Lepas tu atas duit kepada Baitul Mal, labu ambil kawak. Kata wali duduk di Syam kepada anak Umar bin Khattab. Sebagai mudharabah lah. Mana kita ambil duit, kita nego dengan duit tu, labu ambil kita, lepas tu tuntun tadi klik pada Baitul Mal, bila klik di Madinah. Lepas tu Asim tadi siapa berita kepada Umar bin Khattab. Nah, kata Umar lagu mana? Hal fa'ala amirus Syam bidzalika ma'a kullil muslimin? Hei Asim, wali saya duduk di Syam ni, dia kirim belakang kau barang orang mari Suria pergi kepada Madinah, buat lagu ni belakang kau. Siapa-siapa nak mari duit, suruh nego laba ambil, lepas tu atas klik pada Baitul Mal. Asim kata lagu mana? La, dak. Faqala lahu walima yakhussuka bidzalik. Kata Umar, apa dia fisik sikit kepada awak ni? Qala lahu apa faradda Asim ara'aita law anna al-mal halaka alasta dhaminan lahu. Kata Asim, duit ni hai ayah, kalau punah saya ganti. Duit dalam nego curi barang ke demo, saya ganti duit ni. Lepas tu para sahabat depan Umar ni buat hukum gini lah. Jual barang, lepas tu tuntun atas kepada Baitul Mal, laba bagi dua, ambil kepada Asim sebelah, ambil kepada Baitul Mal sebelah.
Allahu Akbar. Kenapa? Karena Umar dia tak say, dia mau pisik sikit kepada anak Amirul Mukminin. Dengan sebab anak pemimpin, wali tak diberi duit. Dengan orang lain buat kedak, Umar kata. Dia ingat benar. Oleh kerana ada tamneng tadi, ada pisik sikit. Dia tak say dulu lagi dah Umar bin Khattab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Benar-benar pesen ni banyak lagi. Nah, benda ni kita kecek semula. Tawarru' bimalil an. Umar ibn Abdul Aziz ketika dia nak mari bilang harta di dalam Baitul Mal, dia cuh satu lilin. Ketika dia nak baca, nak duduk dengan keluarga, dia ambil lilin lain. Orang tanya dia, apa kemampu lilin ni? Lepas tu pergi pasal lilin ni. Dia kata, hak ni kerja orang Islam, hak ni kerja keluarga saya. Lepas tu sahabat ni, di dalam Baitul Mal ni, dia mau bui air baung. Salah satu daripadanya air baung. Dia mau bui kepada Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Lepas tu ada para sahabat tu mari siung air baung. Marah. Ada gu dia siung air baung, dia marah. Kata gu dia air baung tak habis dengan sebab kita siung. Kalau selama mana kita tak comot, dia tak habis air baung. Kita ambil jebur siung. Kata Umar ibn Abdul Aziz, dia memberi air baung kepada Baitul Mal, tak ada kes lain untuk siung, dia kata. Untuk kegunaan bawang dia. Apa kalau kita pergi guna, kita guna harta umum orang Islam. Dua sifat saya rasa pagi ni cukup dan untuk sapa kepada masyarakat kita dan yang ada tempat kita dan tempat-tempat lain, untuk orang akan jadi pimpinan yang lagi akan datang, baik oboco ke baik, oboto ke baik. Inilah tanggungjawab yang kita kena hadapi bersama di dalam masyarakat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.